Seterusnya, saya akan membentangkan tentang persamaan data atribut hasil wawancara di antara kedua-dua guru tersebut. Persamaan yang pertama adalah langkah yang telah cikgu mengambil dari segi pendidikan untuk menjadi seorang guru, iaitu kedua-dua cikgu telah menamatkan ijazah mereka di maktab perguruan. Selain itu, masalah atau halangan yang dihadapi oleh cikgu semasa bertugas sebagai guru. Cikgu berkata, masalah pelajar yang tidak fasih dalam bahasa Melayu telah menjadi satu halangan kepada sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Seterusnya, cara cikgu menyelesaikan masalah tersebut juga salah satu persamaan data atribut mereka. Kedua-dua cikgu telah menyelesaikan masalah ini dengan menarik perhatian pelajar supaya ia akan menjadi senang untuk berkomunikasi dengan mereka. Dari segi ciri kepribadian pula, kedua-dua cikgu telah menitik beratkan tentang memahami falsafah pendidikan, memiliki sifat kesabaran dan prihatin terhadap pelajar. Seterusnya, kita akan pergi kepada perbezaan data atribut hasil wawancara kedua-dua IGP tersebut. Antara perbezaan yang pertama adalah dari segi ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan, iaitu Cikgu A berkata perlu memiliki sifat kesabaran dan teknik menarik perhatian pelajar sebelum masuk bidang perguruan. Beliau juga berkata penampilan dan perwatakan diri juga merupakan salah satu ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru. Manakala Cikgu B berpendapat bahawa seorang guru mesti mempunyai jiwa cikgu yang sayang pada ilmu dan pelajar serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, di mana cikgu akan menambah ilmu pengetahuannya sepanjang hayat ini. Perbezaan yang seterusnya adalah dari segi nasihat yang cikgu berikan kepada bakal guru profesional. Cikgu A menasihat bahawa seorang guru perlu datang ke sekolah dengan tujuan mengajar pelajar. Manakala Cikgu B berpendapat tidak menjadi seorang guru yang celik dengan ICT sahaja. Beliau berkata ICT hanya merupakan satu media bagi mengajar pelajar dan bukannya seorang guru perlu menggunakan ICT semata-matanya untuk mengajar para pelajarnya. Salam sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan persamaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Berdasarkan dapatan wawancara ini, terdapat beberapa persamaan antara kedua-dua IGP ini berdasarkan model IGP bidang bahasa. Antaranya ialah mempunyai hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan pelajar merupakan salah satu faktor penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif yang telah ditetapkan. Cikgu Padmanabhan dan Dr. Ilan Purnan menyatakan bahawa seseorang guru harus sentiasa menjaga dan prihatin terhadap kebajikan pelajar. Ini adalah salah satu bentuk yang kepribadian yang sopan, bertolak ansur, baik hati dan kesefahaman antara satu sama lain yang patut ada pada seseorang guru. Mengikut Cikgu Padmanabhan dan Dr. Ilan Purnan, sekiranya guru mempunyai hubungan yang baik dengan murid-murid akan memberi perhatian dan komitmen yang penuh semasa PDPA. Dengan ini, setiap guru juga dapat mencapai matlamat sistem pendidikan. Seterusnya, mereka juga menekankan kualiti diri mereka sebagai seorang IGP. Mereka sentiasa menekankan kepribadian diri. Dengan wawancara ini, kami mendapati bahawa kedua-dua cikgu berusaha untuk menjadi contoh teladan dan idola kepada murid-murid mereka. Kedua-dua cikgu mempunyai kepribadian yang menarik dan sopan yang patut dipatuhi oleh setiap murid. Mereka juga menitik beratkan bahawa seseorang guru memainkan peranan sebagai role model yang akan menginspirasi dan menimbulkan rasa kekaguman dalam kalangan pelajar sekaligus mendorong pelajar untuk berusaha serta bercita-cita untuk menjadi seperti guru. Kami juga menyedari bahawa kedua-dua IGP ini sentiasa berinovasi dalam pengajaran. Cikgu Padmanabhan dan Dr. Ilan Purnan sentiasa memastikan pelajar dibimbing menerusi pendekatan konstruktif ke arah mencapai objektif pembelajaran dengan cara melibatkan pelajar secara aktif, inovatif
dalam proses membina pengetahuan dan kemahiran baru. Hal ini boleh dibuktikan dari persamaan jawapan mereka tentang yang jangan pernah mengabaikan pelajar yang lemah dan sentiasa usahakan untuk membantu pelajar-pelajar tersebut. Mereka sentiasa berusaha membentuk persekitaran pembelajar yang berupaya berefleksi dan menghubungkan pengalaman sosial, budaya dan belajar dengan baik. Sekarang, saya akan membentangkan perbezaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Cikgu Padmanathan merupakan seorang guru pendidikan moral, manakala Dr. Ilan Puranan ialah seorang guru bahasa Tamil dan kesusasteraan bahasa Tamil. Perbezaan dari segi bidang ini sendiri telah membuatkan cara pengajaran penyampaian ilmu menjadi berbeza dari satu sama lain. Pertamanya, perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua cikgu ialah pengetahuan. Sebagai seorang guru bahasa, Dr. Ilan Puranan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahasa, kesusasteraan, kurikulum dan pedagogi bahasa. Demikian itu, terdapat diafikan bahawa beliau berpengetahuan dalam bahasa, khususnya bahasa Tamil dan kesusasteraan Tamil. Dengan itu, beliau dapat mengaplikasikan ketelitian, kesempurnaan dan ketepatan dalam penyampaian ilmu kepada golongan murid dengan jayanya. Pada sebelah tangan, Cikgu Padmanathan mempunyai kompetensi moral iaitu pemikiran, perasaan dan tindakan. Selain itu, kedua-dua IGP berbeza antara satu sama lain dari segi keterampilan bahasa. Sebagai seorang guru bahasa Tamil dan kesusasteraan Tamil, Dr. Ilan Puranan mengaplikasikan seni menulis, seni suara dan seni bahasa dalam proses pengajaran penyampaian ilmu. Sekali lagi disebabkan oleh bidang dicebur yang berbeza, teori dan praktikal yang mereka miliki sudah tentu tidak sama antara satu sama lain. Demikian itu, kaedah dan cara kedua-dua IGP mengaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran juga berbeza antara satu sama lain. Seterusnya, persamaan guru bidang dan umum berdasarkan model IGP UPSI. Mengikut model IGP UPSI, terdapat juga persamaan antara kedua-dua guru bidang dan guru umum. Antaranya ialah penyayang. Cikgu Padmanathan dan Dr. Ilan Puranan merupakan seorang guru yang penyayang dan mengambil peran tentang kesejahteraan dan kebajikan pelajar mereka. Mereka berkata bahawa mereka mengambil kira keadaan pelajarnya melalui analisis pertimbangan profesional berdasarkan situasi dan bersifat empati terhadap pelajar mengikut keadaan. Seterusnya, kedua-dua IGP guru merupakan yang mengaplikasikan adaptif dalam bidang perguruan mereka. Sebagai seorang guru adaptif, mereka menyesuaikan diri dengan baik dalam situasi yang mencabar dan menyelesaikan masalah yang menerima cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai ataupun sebahagian daripada perkembangan profesionalnya. Mereka juga menasihatkan kami untuk sentiasa bersedia untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sering berlaku dalam sistem pendidikan dari masa ke semasa. Okey, seterusnya, perbezaan guru bidang dan guru umum berdasarkan model IGP UPSI. Dengan ini, perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua IGP adalah dari segi dimensi profesional. Sebagai seorang guru bahasa Tamil dan kesusasteraan Tamil, Dr. Ilan Puranan merangkumi asas pendidikan yang berdasarkan bahasa dan kesusasteraan, manakala Cikgu Padmanathan mempunyai komponen pengalaman beliau sebagai guru pendidikan moral. Selain itu, kedua-dua cikgu juga berbeza antara satu sama lain dari segi dimensi personal. Dr. Ilan Puranan ialah seorang guru yang menitikberatkan komitmen sempurnakan diri, ketahanan dan kemampanan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Pada sebelah tangan pula, Cikgu Padmanathan mementingkan nilai individu, etika moral, rohani serta estetika. Hal ini membuktikan dimensi personal beliau sebagai guru pendidikan moral. Sekarang, saya akan berkongsi tentang refleksi wawancara ini. Saya sangat bersyukur atas peluang yang diberikan kepada saya dan ahli kumpulan saya yang lain untuk menjalankan sesi wawancara tugasan KPG ini bersama dengan
dua insan pendidik yang hebat. Saya juga ingin berterima kasih kepada individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini. Saya mendapat banyak pengetahuan baru yang boleh saya mengaplikasikan dalam dunia perguruan pada masa akan datang. Buktinya, kita sebagai seorang guru pada masa akan datang, sebagai seorang guru, kita mestilah mengelakkan sikap pilih kasih dalam kalangan pelajar, sama ada dari segi wang, pelajaran ataupun masa. Saya juga mempelajari bahawa seorang guru perlu mengikut pembelajaran sepanjang ayat bagi menjadi seorang guru yang unggul. Selain itu, dari sesi wawancara ini, saya dapat mengetahui bahawa perkara yang paling penting perlu ada pada seseorang guru adalah keikhlasan dalam mengajar, kerana tanggungjawab seseorang guru adalah untuk mendidik pewaris negara pada masa akan datang dan tidak seharusnya berpegang pada tugasan semata-matanya. Sekian daripada saya. Selamat sejahtera, saya bersyukur kerana saya bersama-sama dengan ahli kumpulan yang lain telah berjaya menjalankan sesi wawancara dengan dua orang guru, iaitu Guru Bidang Bahasa Tamil Dr. Ilam Purnan dan Guru Bukan Bidang Pendidikan Moral Cikgu Padmanathan. Sepanjang sesi wawancara ini, saya telah memperoleh banyak input, antaranya saya sebagai guru bahasa Tamil, saya kena yakin dan perama sepanjang berkhidmat sebagai guru. Manakala input daripada Cikgu Padmanathan ialah beliau telah memberi peluang kepada saya untuk mendapat tahu info yang lebih mendalam dan praktikal tentang murid-murid. Seterusnya, saya juga mempelajari beberapa perkara daripada Cikgu Padmanathan, iaitu kita pilih kerjaya guru atas minat. Untuk menjadi seorang guru, minat itu sangat penting. Tanpa minat terhadap kerjaya tersebut, kita akan rasa seperti kita dipaksa. Kita harus rela hati mengajar murid-murid. Selain itu, kita tidak boleh kedekut dengan murid-murid dari segi wang ataupun masa. Contohnya, sekali-sekala kita sebagai guru, kita boleh berbelanja kepada anak murid. Dengan ini, kita dapat mengeratkan hubungan dengan anak murid kita. Ini adalah ciri-ciri kepribadian yang saya telah pelajari daripada kedua-dua guru ini. Akhirnya, saya harap saya dapat mempraktikankan apa yang telah dikatakan oleh ataupun nasihat yang diberikan oleh kedua-dua guru ini apabila saya menjadi guru kelak. Terima kasih. Saya Kirti Ravichandran akan berkongsi refleksi saya tentang wawancara ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas pemberian tugasan ini kepada kami. Hal ini kerana saya dapat mempelajari beberapa pengetahuan dan panduan yang membantu untuk membentukkan diri saya sebagai seorang guru yang unggul pada masa hadapan. Wawancara yang telah berlaku bersama kedua-dua IGP iaitu Dr. Ilam Purnan dan Cikgu Padmanathan telah memberi peluang kepada saya untuk mendapat tahu info yang lebih mendalam dan praktikal tentang murid-murid. Sepanjang kedua-dua sesi wawancara ini, saya telah memperolehi banyak input. Contohnya, saya dapat mempelajari bahawa seorang guru patut mengaplikasikan konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam kehidupannya supaya sentiasa dapat memahami dan mengadaptasikan diri guru dengan perubahan yang berlaku dari segi kurikulum dan pedagogi. Hal ini juga akan membantu para guru untuk tidak ketinggalan zaman dari segi pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran ICT. Seterusnya, saya juga telah mempelajari bahawa seorang guru patut berdedikasi dengan mengambil tindakan yang efektif dan kreatif daripada wawancara dengan Cikgu Padmanathan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penglibatan dan keminatan pelajar dalam PDPA supaya dapat melahirkan generasi yang seimbang dari segi rohani, emosi, intelek dan jasmani. Dengan itu, saya juga berharap bahawa saya dapat mempraktikkan segala ilmu yang saya telah mempelajari ini dalam kehidupan saya secara konsisten. Sekian, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Siti mewawancari saya.
Saya berasal dari daerah Muar Johor. Saya lahir di situ dan saya menempuh pendidikan awal di daerah Muar juga dan pendidikan menengah di daerah Muar. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke masa itu dikenali sebagai maktab luar Kerajaan Luar di Sabah. Dalam jurusan pengajian sekolah rendah, pengajian talim. Selepas itu saya ditempatkan di sebuah sekolah ramil dan saya berkhidmat di situ selama hampir 3 tahun. Selepas itu saya mengikuti pemeriksaan STBM dan saya melanjutkan pelajaran saya ke Universiti Bangsa Malaysia dalam jurusan pengajian ataupun lebih dikenali sebagai Konservatan Melayu. Itulah sedikit secara ringkas tentang latar belakang saya. Okey. Terima kasih. Sebelum saya menceritakan latar belakang saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan UPSI dan juga pelajar-pelajar untuk memberi peluang kepada saya berkongsi pengalaman tentang bidang pendidikan. Okay, berkaitan dengan latar belakang saya nama saya Dr. Purnai, lagi Kelantan. Saya berkhidmat sebagai seorang guru selama ini tahun ke-20 saya. Okay, sepanjang 20 tahun ini pengalamannya memang banyak dari segi PDPC, sektor kurikulum dan juga penglibatan saya dalam bidang perguruan dan juga di luar bidang perguruan. Berkaitan dengan minat saya minat bertulis, iaitu cerpen bahasa Melayu, dan ada mengenai lebih kurang dalam 15 anugerah di peringkat kebangsaan dan juga beberapa anugerah di